Salam sejahtera, saya ucapkan kepada Dr. Lee. Saya Falin Alia binti Azri, pemegang kad matrik BA 24110082, dan saya akan menceritakan mengenai pengenalan Spiral of Silence. Teori adalah satu spekulasi pendapat atau kesimpulan yang dilakukan berdasarkan informasi yang tidak lengkap ataupun penerangan berkaitan bagaimana sesuatu itu berfungsi, kenapa sesuatu perkara itu berlaku dan kenapa sesuatu perkara itu berlaku mengikut perkara yang lain. Menurut Stanovic, beliau memberi definisi berkaitan teori, iaitu teori adalah satu set konsep yang saling berkaitan antara satu sama lain dan sering digunakan untuk menjelaskan sebuah data serta meramal setiap keputusan kajian yang dilakukan. Teori adalah perkara asas kepada sesuatu bidang ilmu. Teori juga diibaratkan sebagai peta bagi seseorang individu yang memasuki sesuatu tempat agar mereka tidak sesat. Teori juga dikatakan sebagai asas kepada sesuatu ilmu pengetahuan. Melalui teori, ilmu komunikasi menjadi terus hidup dan berkembang. Teori Spiral of Silence ini merujuk kepada manusia lebih bersedia dalam berkongsi idea mereka dengan orang lain sekiranya mereka percaya bahawa kebanyakan manusia dalam kumpulan tersebut mempunyai pandangan atau pendapat yang sama, iaitu sekiranya mereka percaya bahawa pendapat mereka adalah selaras dengan pendapat majoriti yang dianggap. Elizabeth Noel Newman merupakan orang yang pertama kali membentangkan teori Spiral of Silence dalam dua artikel saintifik pada tahun 1974. Teori Spiral of Silence ini berfungsi apabila individu tersebut menyuarakan pendapat yang tidak dipersetujui oleh orang lain yang menunjukkan ketidaksetujuan melalui gaya badan, mimik muka yang kurang memuaskan atau berpaling daripada individu yang menyampaikan pendapat tersebut. Tindakan negatif ini sememangnya menjadikan individu yang menyuarakan pendapat itu rasa terasing dan menyebabkan mereka ini lebih selesa untuk berdiam diri daripada menyuarakan pendapat mereka. Salam sejahtera kepada Dr. Lee. Nama saya Zainal Abidin bin Muhammad Saleh, nomor matrik BA 24110010. Hari ini saya akan membincangkan berkaitan latar belakang kepada Spiral of Silence Theory. Teori Spiral of Silence ini menjelaskan fenomena di mana individu itu cenderung untuk mendiamkan pendapat mereka jika mereka merasa bahwa pandangan mereka bertentangan dengan pandangan umum. Ini berlaku karena manusia takut kepada pengasingan sosial yang merupakan satu bentuk tekanan sosial untuk mematuhi norma dan pandangan yang dominan di dalam masyarakat. Teori ini juga sering digunakan untuk memahami bagaimana pendapat umum itu dibentuk, peranan media massa dalam menyokong pandangan tertentu, dan mengapa sesetengah suara tidak kedengaran di dalam diskusi ataupun perbincangan awam. Dan seterusnya pula adalah asal-usul dan sejarah kepada Spiral of Silence Theory. Teori ini ditemukan oleh Elizabeth Noel Newman, seorang ahli sosiologi Jerman pada tahun 1974, dan teori ini pertama kali diperkenalkan melalui artikel akademik dan kemudian dihuraikan lebih mendalam di dalam buku The Spiral of Silence, Public Opinion, Our Social Skin pada tahun 1984. Seterusnya, Elizabeth Noel Newman juga menjalankan kajian berdasarkan teori ini melalui semasa proses kampanye pilihan raya di Jerman pada tahun 1965. Apa yang menarik pada melalui pendidikan ini adalah walaupun bilangan pengundi bagi kedua-dua partai politik tersebut adalah stabil dalam beberapa bulan,
Namun terdapat satu kesan yang dipanggil sebagai kesan bandwagon, yaitu penyokong sesuatu partai politik itu ataupun penyokong yang bersifat netral itu mula melakukan ataupun membuat pengundian kepada lebih memilih untuk mengundi partai politik yang akan dijangkakan menang. Menurut teori spiral of silence ini juga, kebanyakan individu merasa takut dalam diri mereka terhadap pengasingan yang bakal berlaku kepada diri mereka, sama ada semula jadi ataupun tanpa disadari. Hal ini mendorong mereka untuk sentiasa memerhatikan tingkah laku pribadi orang lain bagi mengenal pasti sama ada mereka diterima ataupun tidak. Teori ini juga menjelaskan bagaimana pendapat seseorang individu yang merasa pendapat mereka sebagai pendapat minoriti boleh hilang sepenuhnya daripada khalayak ramai, walaupun sebenarnya ramai individu yang kemungkinan akan menyokong pendapat tersebut. Manakala komponen utama dalam spiral of silence teori ini, yang pertama adalah ketakutan terhadap pengasingan sosial. Manusia adalah seorang makhluk sosial yang cenderung untuk diterima di dalam sesuatu kumpulan. Ketakutan ini membuatkan mereka enggan menyuarakan pendapat yang mungkin membawa kepada penolakan ataupun pengasingan, walaupun hakikatnya kemungkinan pendapat yang mereka lontarkan itu diterima oleh individu di dalam sebuah kumpulan tersebut. Dan komponen yang kedua adalah peranan media massa. Media memainkan peranan besar dalam membentuk persepsi terhadap pendapat yang dominan. Individu sering menjadikan media sebagai rujukan mereka untuk memahami pandangan umum ataupun pandangan majority di dalam sebuah isu yang berlaku. Yang ketiga pula adalah persepsi pendapat majority dan juga minority. Apabila seseorang individu itu merasakan bahwa pandangan mereka adalah minority, mereka lebih cenderung untuk mendiamkan diri karena mereka takut menonjol ataupun diserang. Sekaligus mereka juga takut terhadap pengasingan sosial yang kemungkinan akan berlaku sekiranya mereka menyuarakan pendapat mereka di khalayak ramai. Bagi sorotan kajian pula, berdasarkan artikel yang ditulis oleh Sylvia Wan Juliang dan juga Kuo Cheng Chung, yaitu diam ataupun ekspresi, spiral of silence di dalam media sosial. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Sylvia Wan Juliang dan juga Kuo Cheng Chung, yaitu diam ataupun ekspresi, spiral of silence di dalam rangkaian sosial. Artikel yang ditulis ini adalah untuk membincangkan antara hubungan tingkah laku manusia dan juga media sosial. Artikel ini mengkaji kaitan antara tingkah laku manusia dan juga aplikasi media sosial seperti Facebook, di mana media sosial itu biasanya digunakan untuk menjadi ruang interaksi untuk membentuk hubungan yang substantif di antara manusia. Artikel ini membincangkan kajian yang menggunakan teori spiral of silence untuk memahami bagaimana ketakutan terhadap pengasingan sosial mempengaruhi kesediaan individu untuk menyuarakan pendapat mereka. Ketakutan ini menyebabkan individu enggan bersuara jika pandangan mereka berbeza daripada pendapat dominan atau bahkan jika mereka bersetuju dengan pendapat dominan kerana bimbang kehilangan sokongan sosial. Kajian turut menekankan persoalan sama ada perubahan sokongan awam disebabkan oleh perubahan pendapat pribadi atau semata-mata ketakutan untuk bersuara. Berdasarkan teori ini, 4 pemboleh ubah utama iaitu pendapat individu, persepsi terhadap pendapat dominan, penilaian tren masa hadapan dan kesediaan untuk bersuara merupakan perkara yang mempengaruhi bagaimana pendapat awam dibentuk, di mana keadaan kumpulan minoriti yang senyap semakin memperkuat dominasi pendapat majoriti dan menghalang kepelbagaian pandangan. Selamat sejahtera kepada Dr. Lee. Saya Nurul Amalina binti Ahmad Faizul. Nombor matriks BA 2411029. Hari ini saya akan terangkan tentang teori spiral of silence yang diperkenalkan oleh Elizabeth Knoll. Teori ini menjelaskan bagaimana individu yang memegang pendapat minoriti cenderung untuk berdiam diri apabila pendapat mereka ni berbeza dengan pendapat majoriti. So ini disebabkan oleh ketakutan terhadap pengasingan sosial. Bila seseorang individu tu rasa pandangan dia tidak diterima oleh orang lain, diorang akan pilih untuk berdiam diri dan tidak menyuarakan pendapat tersebut. Sebabkan mereka takut
dipinggirkan. Satu konsep penting dalam teori ini adalah apabila mereka merasa bahawa pandangan mereka ni adalah sejalan dengan majoriti. Lepas tu, media massa pula memainkan peranan besar dalam teori ini dengan memberi lebih banyak liputan kepada pandangan dominan dan abaikan pandangan minoriti. Ini menghasilkan ilusi yang menyebabkan bahawa pandangan majoriti ini adalah satu-satunya pandangan yang sah yang boleh diterima. Selain itu, dalam media sosial pula, walaupun masih banyak ruang untuk diorang berbicara, tekanan sosial tetap ada. Pendapat yang berbeza ni macam sering mendapat kritikan keras yang menyebabkan individu itu memilih untuk berdiam diri. So, kesimpulannya, teori Spiral of Silence ni dikira sebagai yang saya cari artikel teori pendapat umum. Kesimpulannya, teori ini dia memberi pemahaman tentang bagaimana pendapat awam terbentuk dan macam mana tekanan sosial serta media ni mempengaruhi pembentukan pendapat tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Fania Alia binti Azui, pemegang kad matrik BA 24110082, dan artikel yang saya akan bincangkan dalam video ini ialah Spiral of Silence dalam A Burning oleh Megha Majumdar. A Burning ialah sebuah novel sulung Megha Majumdar dan buku laris New York yang diterbitkan pada tahun 2020. Penulis ini memberitahu pembacanya mengenai serangan pembakaran kereta api oleh pengganas di stesen kereta api Kuala Bangan yang membunuh lebih daripada 100 orang dan menggambarkan bagaimana tindak balas media dan media sosial menimbulkan kemarahan terhadap kejadian tersebut. Jiwan dipenjara selama-lamanya akibat daripada dia telah menulis sesuatu dengan perasaan yang marah di laman Facebooknya. Perkara yang ditulis oleh Jiwan di laman Facebooknya ialah jika polis tidak membantu orang biasa seperti anda dan saya, bukankah dikira kerajaan juga pengganas? Disebabkan komen itu, Jiwan terpaksa berdepan dengan hukuman yang berat, iaitu dipenjara selama-lamanya. Namun begitu, Jiwan sebenarnya bukanlah tidak mempunyai sebarang bukti. Jiwan mempunyai lovely yang bijak dalam bahasa Inggeris, yang di mana lovely pada hari kejadian tersebut dia membawa sebuah buku di stesen tersebut. Bukan itu sahaja, Jiwan juga boleh diberi keterangan mengenai naif dan tidak bersalahnya oleh PT Sir yang merupakan seorang pelajar cemerlang di sekolah sehinggalah darjah ke-10. Lovely dan PT Sir pada awalnya sememangnya memberikan keterangan untuk Jiwan, namun mereka berundur oleh kerana terperangkap dengan Spiral of Silence demi mengekalkan kepentingan mereka sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bagi kerangka teori pula, kerangka teori merujuk kepada struktur konsep dan juga idea yang digunakan oleh pengkaji untuk menerangkan, memahami atau menjelaskan fenomena tertentu berdasarkan teori-teori sedia ada. Ianya juga berfungsi sebagai panduan dalam kajian untuk menghubungkan konsep utama, menentukan pemboleh ubah kajian serta menerangkan hubungan antara pemboleh ubah tersebut. Oke, berdasarkan artikel yang kami kaji, berdasarkan artikel yang kami pilih, antara kerangka teori yang terdapat di dalam artikel-artikel tersebut adalah seperti ketakutan terhadap pengasingan sosial. Definisi terhadap ketakutan terhadap pengasingan sosial ini merupakan perasaan takut yang dialami oleh seseorang individu apabila pandangan atau tindakan mereka tidak sehaluan dengan norma sosial ataupun pendapat dominan yang boleh menyebabkan mereka diasingkan ataupun penolakan oleh masyarakat. Dalam konteks Spiral of Silence, ketakutan ini menjadi pemungkin utama yang menyebabkan seseorang itu memilih untuk berdiam diri dan pandangan mereka bertentangan dengan pendapat majoriti. Yang kedua pula adalah senyap ataupun membuat ekspresi. Hal ini bermaksud keputusan individu sama ada untuk menyuarakan pendapat mereka secara terbuka ataupun untuk mendiamkan diri mereka. Seseorang individu itu lebih cenderung untuk mendiamkan diri jika mereka merasa pendapat mereka adalah minoriti ataupun berisiko tidak diterima oleh masyarakat. Namun individu yang merasa pendapat mereka selari dengan pendapat majoriti akan lebih berani untuk menyuarakan pandangan mereka.
Dan yang ketiga pula adalah pengaruh kepada pendapat majoriti. Persepsi bahwa pandangan majoriti mempunyai kuasa yang besar untuk menentukan norma sosial dan mempengaruhi tingkah laku individu. Pendapat majoriti sering dilihat sebagai sahih dan menjadikan individu yang mempunyai pandangan yang bertentangan akan berasa terasing dan mereka tidak akan menyuarakan pendapat mereka. Persepsi terhadap sokongan majoriti boleh meningkatkan keyakinan untuk bersuara ataupun sebaliknya, menekan pandangan minoriti untuk kekal senyap. Dan yang terakhir adalah peranan keagamaan. Keagamaan merujuk kepada nilai norma dan kepercayaan yang dibentuk oleh ajaran agama, mempengaruhi tingkah laku dan juga persepsi individu di dalam masyarakat. Dan hubungannya dalam konteks teori spiral of silence, keagamaan boleh menjadi faktor yang memperkuatkan pandangan majoriti, terutama dalam masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh nilai agama. Dalam isu kontroversi, pandangan agama yang dominan sering membentuk persepsi pendapat majoriti yang boleh menekan individu dengan pandangan bertentangan untuk berdiam diri. Sebaliknya, individu yang mendapatkan sokongan di dalam komuniti agama dan tidak menjejaskan kepercayaan mereka akan lebih berani untuk menyuarakan pandangan mereka di khalayak ramai. Kata kunci bagi pemboleh ubah pula yaitu ketakutan terhadap pengasingan sosial. Berdasarkan artikel yaitu ketakutan terhadap pengasingan sosial, menguji andaian daripada teori spiral of silence. Artikel ini menjelaskan bahwa mengkaji bahwa pendapat individu ataupun diri seseorang terhadap isu tertentu sama ada ianya selaras ataupun bertentangan dengan pandangan orang lain. Pemboleh ubah bebas ialah pendapat majoriti, iaitu pandangan yang lebih dominan dalam masyarakat. Manakala pemboleh ubah bersandar ialah diinstitusionalisasi, iaitu perubahan atau pengabaian amalan dalam institusi akibat tekanan sosial. Pemboleh ubah pengantara ialah kawalan sosial yang memaksa individu atau organisasi untuk mematuhi norma sosial dan spiral of silence, iaitu keadaan di mana seseorang memilih untuk berdiam diri jika pandangannya bertentangan dengan majoriti. Selain itu, media, institusi dan hubungan interpersonal bertindak sebagai pemboleh ubah dan penyederhana yang menguatkan pengaruh pendapat majoriti terhadap perubahan dalam institusi. Selamat sejahtera. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang key variables atau pemboleh ubah utama untuk ujian silang budaya. Untuk ujian silang budaya dalam teori spiral of silence ni. Antara faktor utama dalam teori ni ialah tekanan sosial dan ketakutan terhadap pengasingan, di mana individu ni cenderung sembunyikan pendapat dorang sebab dorang risau dipinggirkan. Norma sosial dominan ni memainkan peranan penting dengan memperkukuhkan pandangan majoriti, menjadikan pendapat minoriti ni lebih sukar untuk disuarakan. Lepas tu, selain tu, konteks budaya turut mempengaruhi. Sebab dalam budaya kolektif, tekanan sosial ni lebih kuat. Dia menyebabkan individu lebih berhati-hati menyuarakan pendapat. Lepas tu, bila budaya individualistik pula lebih terbuka terhadap pandangan berbeza. Seterusnya, media massa pula memperkuatkan pendapat dominan dengan memberi lebih banyak liputan kepada pandangan majoriti. Manakala media sosial mencabar teori ini dengan menjadikan ruang untuk pendapat minoriti. Tapi, tekanan sosial tetap wujud bila pandangan bertentangan mendapatkan kritikan keras. So, kesimpulan dia, teori ini dia menunjukkan bagaimana tekanan sosial, budaya dan media membentuk dinamik pendapat awam. Dan mengawal keberanian individu untuk menyuarakan pandangan mereka. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Fani Alia binti Azri, pemegang kad matrik BA24110082. Di bahagian ini saya akan membentangkan mengenai tentang peranan keagamaan. Berdasarkan kajian ulasan artikel yang telah dilaksanakan, kesan teori spiral of silence dalam platform media sosial mempunyai implikasi yang meluas. Faktor keagamaan memainkan peranan yang penting sebagai penyederhanaan dalam hubungan ini. Walaupun kajian khusus mengenai agama masih terhad,
Javid pada tahun 2022 menunjukkan bahawa media sosial berfungsi sebagai platform bagi individu menyuarakan pandangan dalam isu kontroversi, terutamanya di persekitaran politik yang mencabar seperti di Pakistan. Kajian Spiral of Silence oleh Arch pada tahun 2023 turut mendapati bahawa individu dari kelompok minoriti khususnya dalam konteks agama lebih cenderung untuk berdiam diri oleh kerana takut dipinggirkan. Keagamaan memainkan peranan yang penting dalam kaitan antara ketakutan pengasingan, penyekatan diri dan penarikan diri. Kajian lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana keagamaan mempengaruhi kebebasan bersuara dan tingkah laku individu. Antaranya ialah ketakutan terhadap pengasingan sosial membawa kepada kesediaan untuk menarik diri. Namun begitu, peranan keagamaan ini telah menyederhanakan hubungan antara ketakutan terhadap pengasingan sosial dan tingkah laku penarikan diri terhadap individu tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.